kita dapat berkumpul pada pagi ini sama-sama untuk kita mendengar dan membincangkan tentang apa yang akan saya sampaikan pada hari ini, iaitu bahaya riba. Okey, sebelum saya mulakan, izinkan saya perkenalkan diri saya, memandangkan ini kali pertama saya berada di masjid ni. Saya Faris Iqbal bin Suhaini, boleh panggil saya Faris saja. Okey, insya-Allah tanpa melengahkan masa, saya ingin meneruskan tajuk kita pada hari ini. Okey, hari ini kita akan membincangkan sebuah tajuk yang agak besar, tapi saya cuba untuk ringkaskan seringkas mungkin, insya-Allah. Hari ini saya akan menyentuh berkaitan dengan definisi riba, dalil larangan riba, jenis-jenis riba, iaitu riba dalam pinjaman dan riba dalam tambahan ketika memberi hutang, insya-Allah. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh, kita kena pastikan ataupun kita kena tahu kenapa riba ini adalah suatu yang besar di dalam Islam. Apa dalil-dalil yang menyentuh tentang riba? Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yataqabbathu asy-syaitanu minal mas." Allah berfirman, orang-orang yang memakan riba itu tidak dapat berdiri betul, melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuk syaitan dengan terhuyung hayang kerana sentuhan syaitan itu. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu an ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan pemakan riba akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak dalam keadaan gila yang tercekik. Jadi ayat ini adalah tafsirnya menyebutkan bahawasanya orang yang memakan riba ini apabila dibangkitkan, dia akan berdiri seakan orang gila yang tercekik. Ini adalah gambaran bagi orang yang memakan riba ketika dibangkitkan di hari kiamat kelak. Okey, apa pula kata Nabi SAW? Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Samurah bin Jundah dalam hadis yang panjang berkaitan tentang mimpi. Mafhumnya, apabila tiba mimpi Nabi SAW, apabila tibanya di sebuah sungai, sungai itu kelihatan merah semerah darah, dan ternyata di sungai tersebut terdapat seorang yang berenang, dan di pinggirnya ada orang lain yang mengumpulkan batu-batu yang banyak. Jadi orang yang berenang pun mendatangi orang yang mengumpulkan batu tu. Kemudian orang yang berenang akan membuka mulutnya dan memakan batu-batu tersebut. Dan dalam menafsirkan peristiwa ini, dikatakan bahawasanya itu adalah pemakan riba. Jadi digambarkan orang yang makan riba ini berenang dalam sebuah lautan, di sebuah sungai yang berwarna merah seperti darah, dan dia akan mendatangi orang yang mengumpulkan batu dan memakan batu tersebut. Ini ditafsirkan sebagai orang yang memakan riba menurut Ibnu Katsir. Okey, baik. Kemudian dalam ayat yang sama Allah berfirman, "Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai' wa harrama ar-riba." Dan yang demikian itu disebabkan mereka mengatakan bahawa sesungguhnya berniaga itu sama sahaja seperti riba. Padahal Allah telah menghalalkan berjual beli dan mengharamkan riba. Jadi di sini dikatakan berniaga itu sama sahaja seperti riba. Di sini kita dapat tengok bukannya orang-orang musyrikin itu mengatakan riba sama seperti jual beli, tapi mereka mengatakan jual beli sama seperti riba. Jadi di sini menunjukkan mereka bukan ingin menghalalkan riba itu, tapi mereka ingin menolak jual beli yang telah diharuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menjawab, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Juga disebutkan oleh
Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Dan kemudian dalam ayat yang seterusnya Allah berfirman, wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan kalau orang yang mengulangi riba itu setelah didatangkan dalil keharamannya dan orang itu masih memakan riba, maka ancamannya adalah orang itu akan diancam dengan ancaman neraka dan dia akan kekal selama-lamanya. Jadi ini adalah ancaman yang pertama kepada orang yang memakan riba, iaitu dia akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Dan dalam ayat yang seterusnya Allah berfirman, fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Oleh itu, kalau kamu tidak juga melakukan perintah mengenai larangan riba itu, maka ketahuilah kamu akan adanya peperangan dari Allah dan Rasulnya. Jadi di sini Ibnu Abbas menafsirkan, dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan pada hari kiamat nanti orang yang memakan riba ini akan diseru untuk mengangkat senjata, akan diseru khudh silahaka lil harb, angkat senjata kamu untuk berperang dengan Allah dan Rasulnya. Jadi ini adalah ancaman kedua bagi pemakan riba. Pemakan riba akan diancam perang oleh Allah dan Rasulnya. Apabila kita ataupun orang yang memakan riba ini diancam untuk berperang dengan Allah dan Rasul, ialah satu ancaman yang bukan biasa-biasa. Dia bukan ancaman yang kita tak akan dengar. Menurut Imam Malik bin Anas, Imam Malik berkata, telah aku buka lembaran-lembaran kitab Allah dan Rasul dan tidak aku dapati dosa yang lebih buruk daripada dosa riba, kerana Allah Subhanahu wa taala telah mengisytiharkan dan mengizinkan perang ke atasnya. Dan berkata Imam Qatadah, Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan ahli riba dengan hukum bunuh kerana Allah telah isytihar perang. Dan apa kata Imam Abu Hanifah berkenaan dengan ayat ini? Inilah ayat di dalam Al-Quran yang paling menakutkan, kerana Allah Subhanahu wa taala bukan sahaja mengancam neraka kepada pemakan riba, bahkan Allah Subhanahu wa taala telah mengancam untuk berperang dengan pemakan riba. Baik. Seterusnya ada hadis yang diriwayatkan Nabi SAW, mafhumnya Nabi berkata, telah dilaknat orang yang memakan riba, orang yang memberi riba, orang yang menerima riba, orang yang menulis transaksi riba, dan orang yang menjadi saksi kepada transaksi riba tersebut. Kata Nabi, waqala Nabi SAW, hum sawa, mereka semua sama. Orang yang memakan riba, orang yang memberi riba, orang yang menyaksikan riba, orang yang menulis tentang riba, mereka semua sama di sisi Allah, mereka dilaknat oleh Nabi SAW. Sebentar ya, maafkan saya, slide padam pula. Dan kemudian ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, la'ana Rasulullah ijtanibu as-sab'al mubiqat, qalu ya Rasulullah wa ma hun, qala asyirku billah was-sihr wa qatlun nafs allati harramallahu illa bil haqq wa akalur riba. Jauhilah 7 hal yang membinasakan. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, apakah perkara yang membinasakan itu? Dan antara perkara yang membinasakan itu adalah memakan harta riba. Jadi kita sudah
menyentuh sedikit sebanyak berkaitan dengan ayat Quran dan hadis yang berkaitan dengan riba. Jadi kita akan masuk kepada definisi riba. Jadi dalam bahasa Arab, riba ialah benda-benda yang membentuk satu lebihan ataupun membiak, berkembang, bertambah atau subur di atas sesuatu daripada ukuran asal ataupun jumlah. Jadi disebutkan di dalam Mughnil Muhtaj, riba adalah akad yang dimeterai sebagai pertukaran barang tertentu, tetapi pada ketika akad dimeterai, pertukaran ini tidak diketahui kesamerataannya menurut ukuran syarak, ataupun penyerahan sesuatu barang itu atau kedua-dua barang tersebut dilewatkan. Okey, jadi di sini kita dapat lihat riba itu terdapat dua jenis. Okey, riba yang pertama adalah riba pinjaman. Dan riba pinjaman ini dibahagikan kepada dua, iaitu riba al-qard dan riba al-jahiliyah. Okey, kita pergi satu-satu. Apa itu riba al-qard? Riba al-qard adalah apa-apa penambahan semasa berkontrak dalam bab pinjaman ekoran daripada bayaran tertangguh, iaitu mengambil apa-apa manfaat daripada pinjaman. Jadi riba al-qard ni adalah apabila berlaku penambahan manfaat dalam pinjaman, ia automatik termasuk dalam riba al-qard. Sebagai contoh, saya meminjamkan abang saya RM1,000. Kemudian saya kata dekat abang saya, abang kalau abang nak pinjam duit saya, abang kena bayar balik RM1,100. Jadi berlaku pengambilan manfaat ketika saya memberikan pinjaman. Saya meminta untuk abang saya memulangkan lebihan sebanyak RM100, maka ini termasuk dalam riba al-qard. Dia tak kisah kita namakan sebagai apa pun. Mungkin saya kata, abang, saya pinjamkan RM1,000, mungkin hadiah lah, hadiah kepada saya meminjamkan kepada abang RM1,000, abang bagi saya RM1,100. 100 tu dikira hadiah. Tidak, walaupun dinamakan sebagai hadiah ataupun hibah dan sebagainya, ia tetap dikira sebagai riba al-qard. Ada contoh yang lain, misalnya ketika contoh saya membuka kedai, saya ada kedai runcit dan datang seorang lelaki untuk meminjam duit kepada saya. Lalu saya berkata kepada lelaki tersebut, encik kalau nak pinjam duit dengan saya boleh, tapi dengan syarat encik kena beli barang dekat kedai saya. So bila orang tu datang nak pinjam duit kat saya kata boleh dengan syarat encik kena beli barang dekat kedai saya. Jadi dalam kontrak pinjaman tersebut ada berlaku pengambilan manfaat daripada saya kepada orang tersebut. Orang tu kena beli barang kat kedai saya, baru dia boleh pinjam. Jadi di situ juga walaupun secara zahirnya dia tidak nampak seperti penambahan duit, tapi berlaku juga pengambilan manfaat, iaitu membeli barang daripada kedai saya, ia juga termasuk dalam riba al-qard. Dan apa contoh lain? Contohnya saya ingin melabur. Saya ingin melabur di mana-mana platform pelaburan, instrumen pelaburan, dan kemudian saya perlukan duit. Lalu saya pun ingin meminjam lah dengan orang lain. Contoh saya pinjam dengan ayah saya cakap, ayah saya nak pinjam duit. Tapi kita tak guna istilah pinjam, kita guna istilah ayah nak melabur tak dengan saya. Saya melabur dengan saya RM10,000, nanti saya akan bagi pulangan dekat ayah RM1,000 sebulan. Contoh. Jadi di situ walaupun istilahnya adalah labur dan pelaburan, tapi saya telah menjanjikan apabila ayah saya pinjamkan RM1,000, saya akan pulangkan balik 100 sebulan, selama mungkin 20 bulan contoh, dia melebihi jumlah asal pinjaman RM1,000. Jadi apa-apa berlakunya lebihan dalam pinjaman, walaupun kita guna nama sebagai apa pun, ia tetap dikira sebagai riba al-qard. Jadi okey, tapi contohlah kita kadang orang bagi kita pinjam, kita macam nak bagi lebih lah kan. Kita macam orang tu dah bagi pinjam, kita macam kita nak pulang lebih juga. Macam mana nak buat? Contoh kalau saya pinjam dengan ayah saya RM1,000, semasa pinjaman tu saya kata dekat ayah saya akan pinjam RM1,000, saya akan pulangkan RM1,000.
Dan saya kata ke ayah saya, ayah, minggu depan saya akan pulangkan balik. Jadi menjelang hari saya nak bayar tu, dah sampai minggu depan saya nak bayar. Masa saya nak bayar tu, saya bayar 1,100, lebih daripada apa yang saya pinjam, lebih daripada apa yang saya janjikan, lebih daripada jumlah asal. Adakah ini dikira sebagai riba? Jawapannya adalah tidak. Ia tidak dikira sebagai riba, kerana semasa awal pinjaman, semasa berlakunya kontrak pinjaman, saya tidak menjanjikan ingin membayar lebih kepada ayah saya, dan ayah saya pun tak kata okey nanti kau kena bayar lebih. Tak ada. Jadi semasa pinjaman, dua-dua setuju untuk pinjam 1,000, pulang 1,000. Dan ketika sampai kepada hari untuk membayar balik hutang tersebut, orang yang meminjam atau saya tadi, saya bayar lebih. Jadi lebihan yang saya bayar tadi tidak termasuk di dalam riba kerana tidak dijanjikan ketika awal kontrak. Okey, misal kata dia tak sampai lagi hari pembayaran, di tengah-tengah hari, di tengah-tengah tempoh pinjaman tersebut, saya membayar lebih kepada ayah saya. Saya tak janji pada awal, tapi saya janji di pertengahan tempoh pinjaman. Ini dikira sebagai riba. Untuk membolehkan untuk kita bayar lebih kepada orang yang pinjam dekat orang yang memberi pinjam kepada kita, kita kena make sure kita tak janjikan apa-apa di permulaan kontrak, di pertengahan kontrak, tetapi masa nak bayar nanti, nak lunaskan hutang, kita boleh bayar lebih, dan kita boleh kira sebagai hadiah lah, dan itu tidak termasuk dalam riba al-qard. Okey, contohlah ada beberapa persoalan yang selalu saya baca. Apabila contoh saya pergi ke kedai kain lah, contoh saya pergi kedai kain dan harga kain tu 900, tapi saya tak bayar on the spot 900, tapi saya buat pinjaman, saya bayar ansuran. Saya bayar ansuran selama 3 bulan. Jadi bila saya buat bayaran ansuran, harga yang 900 tadi tiba-tiba dia jadi 1,100, tapi dipecahkan menjadi satu bayaran ansuran. Adakah ini dikira sebagai riba? Ia tidak dikira sebagai riba kerana ini bukan lagi dikira sebagai akad pinjaman, tetapi dia ada akad yang lain, iaitu akad pembelian tertangguh. Jadi situasi di mana harga barang tersebut ditambah ketika berlakunya pembayaran ansuran adalah tidak dikira sebagai riba. Ia adalah satu akad yang lain, bukan lagi akad pinjaman. Okey, bagaimana pula kalau contoh saya cakap dekat ayah saya nak pinjam motor daripada ayah saya. Lepas tu saya masa nak pinjam motor tu ada syarat daripada ayah saya. Ayah saya kata boleh pinjam motor ni dengan syarat nanti pulangkan balik motor tu penuhkan minyak. Isi minyak penuh. Jadi adakah pinjaman motor, saya pinjam motor ayah saya itu dikira sebagai riba? Jawapannya adalah okey, sebelum tu motor adalah satu benda yang kita kata satu benda yang apabila kita pinjam atau gunakan benda tu, sifat dia tidak berkurang. Apabila kita gunakan motor tu, sifat dia tak kurang. Motor tu macam itulah motor. Jadi harta yang jenis yang seperti ini, ia tidak lagi dikira sebagai kontrak pinjam. Dia dikira sebagai ujrah, ijarah, sewa. Jadi kontrak di sini, walaupun saya menggunakan perkataan pinjam, tapi pinjaman di sini tidak termasuk dalam kontrak pinjaman yang kita bincangkan sebelum ini. Ia dah termasuk dalam satu kontrak lain yang dinamakan sebagai ijarah ataupun sewa. Jadi isi minyak penuh tadi boleh dikira sebagai ujrah ataupun upah. Saya meminjam motor tersebut, upah kepada ayah saya beri upah dalam bentuk minyak penuh. Jadi di sini ia tidak dikira sebagai riba walaupun istilahnya digunakan pinjaman. Jadi kita kena pastikan istilah apa pun yang kita guna, pastikan bentuk kontrak itu adalah kontrak pinjaman, dan kita kena pastikan dia terpelihara jauh daripada elemen riba al-qard. Okey, seterusnya tadi riba al-qard, riba pinjaman terbagi pada dua, iaitu riba al-qard, iaitu riba pinjaman juga maksudnya, dan yang kedua adalah riba jahiliyah.
Apa itu riba jahiliyah? Riba jahiliyah adalah denda atau tambahan yang dikenakan kepada hutang apabila berlaku kelewatan bayaran. Jadi kenapa dinamakan riba jahiliyah? Kerana dikatakan pada zaman dahulu, pada zaman jahiliyah, orang yang meminjam, orang yang memberi pinjam suka meletakkan denda atau cas bayaran lewat kepada orang yang meminjam, dan cas tersebut sangat tinggi sehingga menyebabkan orang yang berhutang tu tidak mampu membayar hutang, dan kemudian orang yang berhutang tu terpaksa menjadi hamba kepada orang yang memberi hutang, kerana orang yang meminjam itu tidak mampu untuk membayar balik pinjaman tersebut. Jadi contoh mudah, saya pinjam dengan ayah saya RM1,000. Saya berjanji untuk bayar minggu hadapan. Apabila tiba minggu hadapan, saya tak mampu nak bayar balik, dan ayah saya dah bagi tahu awal-awal, kalau lambat bayar kena denda mungkin 10% ataupun 20%, 5%. Jadi apa-apa denda ataupun cas apabila berlaku kelewatan bayaran pinjaman, ini termasuk dalam riba jahiliyah. Okey, tapi bila kita tengok di dalam perbankan Islam, ada juga disertakan cas bayaran lewat di dalam perbankan Islam. Dalam perbankan konvensional, perbankan yang bukan patuh syariah, konsep yang diamalkan sama seperti riba jahiliyah. Apabila lambat bayar kena cas, lambat bayar kena cas. Jadi ini termasuk dalam riba jahiliyah. Tapi dalam perbankan Islam juga ada elemen cas bayaran lewat. Jadi apa beza cas bayaran lewat dalam perbankan Islam dan perbankan konvensional? Okey, dalam perbankan Islam ada dua cas yang elemen cas yang ada ketika bayaran lewat berlaku. Yang pertama dinamakan sebagai ta'wid, ataupun nama lainnya adalah ganti rugi. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah gharamah ataupun denda. Okey, kita pergi satu-satu. Ta'wid ni apa? Ganti rugi ni apa? Ganti rugi adalah kerugian sebenar, ganti rugi yang dikenakan ke atas kerugian sebenar yang dialami oleh pemberi hutang kesan daripada kelewatan pembayar hutang tersebut. Contoh, saya pinjam dengan bank dan saya bayar lewat. Jadi bila saya bayar lewat, bank terpaksa hire ataupun ambil pekerja untuk call saya, untuk hubungi saya untuk bayar hutang. Jadi di situ bank terpaksa menanggung kos kerugian disebabkan kalau saya bayar lewat. Kalau saya bayar awal dah tak jadi isu. Bank tak perlu hire pekerja, bank tak perlu nak mungkin bayar bil telefon, bil internet dan sebagainya. Jadi bila mana saya bayar lewat dan bank terpaksa hire orang luar ataupun orang dalam sendiri untuk kontak saya untuk pastikan saya bayar hutang, bank telah memakan ada berlaku kerugian di pihak bank. Jadi denda yang dikenakan kepada saya adalah untuk menampung kerugian-kerugian tersebut. Dia tidak termasuk di dalam untung bank. Itu yang pertama, ta'wid, ganti rugi. Dan yang kedua adalah gharamah, denda. Jadi denda juga ada dalam perbankan Islam. Sebab apa? Sebab bank Islam ingin pastikan orang yang bayar hutang lambat akan ada denda lah. Kalau tak ada denda, dia syok lah. Orang pinjam bayar lambat tak apa, tak ada isu. Jadi bank Islam tetap meletakkan cas, tapi dalam kadar yang sangat minima, dan cas tersebut ataupun amount yang dikenakan cas tersebut tidak akan termasuk dalam untung bank. Bank Islam akan salurkan cas tersebut kepada organisasi amal ataupun kemaslahatan umum yang telah diluluskan oleh Majlis Penasihat Syariah. Jadi cas tersebut tidak akan masuk dalam untung bank. Bank akan salurkan cas tersebut kepada badan-badan kebajikan yang ada. Jadi itu sedikit sebanyak berkaitan dengan riba jahiliyah. Jadi kemudian ada juga riba yang kedua, iaitu riba al-buyu', riba jual beli. Riba jual beli. Ya, betul. Jadi sebelum kita pergi
lebih jauh dengan berkaitan dengan riba al-buyu', kita kena tahu dulu apa hukum hakam yang berkaitan tentang emas sebelum kita masuk lebih jauh berkaitan dengan riba al-buyu', riba jual beli. Jadi dalam hukum hakam yang berkaitan dengan emas, ada beberapa hukum yang berkaitan dengan emas. Yang pertama, emas ni diharamkan, emas dan perak diharamkan untuk dijadikan sebagai bekas makanan. Ini berdasarkan hadis Huzaifah bin al-Yaman radhiyallahu an, la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah, la ta'kulu fi sihafihima fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Mafhum hadis ni ialah kita dilarang untuk memakan dalam bekas makanan yang dibuat daripada emas dan perak, kerana sesungguhnya makanan yang diperbuat daripada bekas dan perak ini adalah untuk orang kafir di dunia, tetapi ia adalah untuk kita di hari akhirat kelak. Jadi diharamkan oleh Nabi SAW. Dan seterusnya, haram juga dipakai emas untuk tujuan perhiasan oleh lelaki. Kata Nabi, inna Nabi SAW akhadha hariran faja'alahu fi yamini wa akhadha dhahaban faja'alahu fi shimali thumma qala inna hadhaini haramun ala dhukuri ummati. Nabi kata emas ni adalah benda yang diharamkan kepada umatku, iaitu umat lelaki di kalangan umatku. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dan seterusnya, kita wajib bayar zakat sekiranya cukup haul dan nisab. Ini adalah satu hukum yang berkaitan dengan emas. Emas ni kita kena bayar zakat. Kira cukup haul, cukup tempoh masanya dan cukup jumlahnya. Dan yang keempat, emas ni adalah barangan ribawi. Okey, apakah itu barangan ribawi? Ini yang kita akan sentuh sedikit untuk riba al-buyu', riba jual beli. Jadi emas adalah barangan ribawi. Ribawi ni apa? Ribawi ni adalah apabila kita tersilap transaksi, emas barangan tu akan terlibat dengan riba. Jadi apa-apa barangan ribawi, apabila kita melakukan transaksi dengan barangan tersebut, kalau kita silap buat, dia akan melibatkan riba. Jadi kita kena pastikan barangan-barangan ribawi jauh daripada riba. Okey, apakah barangan ribawi? Dia ada 6 seperti mana yang disebutkan dalam hadis, az-zahab bil-zahab wal fiddah bil-fiddah wal burru bil-burr wasy-sya'iru bis-sya'ir wat tamru bit-tamri wal milhu bil-milh. Jadi ada 6 barangan ribawi. Yang pertama, dia ada dia dibahagikan kepada 2 kumpulan. Kumpulan yang pertama barangan ribawi adalah emas dan perak. Kenapa digolongkan dalam golongan yang pertama? Kerana emas dan perak adalah barangan ataupun sesuatu yang dijadikan sebagai wang, dan dia ada harga di dalamnya. Jadi wang ataupun benda yang dijadikan sebagai medium pertukaran wang, dia satu golongan, emas dan perak. Dan kedua adalah barangan asasi. Golongan kedua adalah barangan asasi. Apakah itu? Barli, kurma, gandum dan garam. Jadi dia ada golongan yang kedua. Jadi kita akan pergi kepada yang pertama, iaitu riba al-fadl. Ringkas je, riba al-fadl. Riba ini adalah berlaku apabila pertukaran yang tidak sama yang melibatkan barangan ribawi yang sama. Okey, tadi kan kita ada satu kumpulan emas dan perak. Jadi bila mana emas emas kita mungkin pada zaman sekarang kita dah tak guna emas lah, kita guna sebagai wang ringgit. Jadi sebagai contoh apabila saya ingin tukarkan RM dengan RM, contohlah, ini berlaku biasalah kalau kita nak pecah duit. Contohnya kita nak pecah duit, saya ada RM10, saya nak pecah duit dengan adik saya RM5, RM5, saya ada RM10. Jadi bila nak tukar duit tu, saya bagi adik saya RM10, adik saya kena bagi RM5 lah. Tapi bila mana dia bagi RM5 je, lepas tu nanti dibayar RM5 nanti, contoh. Jadi dekat situ berlaku ketidaksamarataan dalam pertukaran. Saya bagi RM10, dia bagi RM5 je. RM5 dia bagi nanti. Jadi sepatutnya RM10 ditukarkan dengan RM10, tapi RM10 tukar dengan RM5 je. Jadi di sini ada riba yang dipanggil sebagai riba al-fadl, pertukaran yang tidak sama. Jadi kenapa
jadi kita kena pastikan dalam untuk practicality kita di sini di Malaysia, pastikan baru kita melakukan pertukaran duit RM dengan RM, pastikan kita tukar dengan jumlah yang sama, ataupun ia akan menjadi riba. Tapi contoh kalau kita tukar RM dengan USD, contoh kita tukar RM dengan USD, tidak disyaratkan untuk jumlah itu jumlah yang sama, kerana barangannya dah lain. RM USD. Dia tidak ada riba al-fadil dalam pertukaran barangan ribawi dalam kumpulan yang sama tetapi jenis yang berbeza. Tapi kalau nak tukar dengan USD, dia ada satu lagi riba lain yang dinamakan sebagai riba an-nasi'ah. Apa itu riba an-nasi'ah? Ialah riba dari pertukaran barangan ribawi yang tidak secara langsung atau tidak secara tunai. So bila mana kita tukar duit, kita contoh saya tukar duit RM dengan RM dengan USD, kira berlaku pertukaran dalam satu kumpulan yang sama, kita kena pastikan barangan tu dibayar secara tunai. Maksudnya kalau bagi hari tu juga dapat. Bukanlah hari tu, maksudnya waktu tu tukar, waktu tu dapat. Itu dikira sebagai tunai. Dan apa yang berlaku kalau saya ingin tukarkan barangan dalam kumpulan yang pertama dengan barangan dalam kumpulan yang kedua? Jadi bila mana saya ada RM, kumpulan kedua adalah makanan asasi. Jadi bila mana saya nak beli makanan asasi seperti beras, tidak perlu mengikut syarat-syarat yang ditetapkan tadi. Kan tadi syarat yang pertama mesti pertukaran yang sama, dan yang kedua kena mesti on the spot ataupun tunai. Tapi bila melibatkan dua barangan daripada barang asasi yang berbeza, kita tidak perlukan mengikut syarat-syarat tadi. Kita boleh je nak beli tukar emas, tukar RM dengan beras banyak mana pun, pertukaran yang tak sama, dan kita boleh bayar lewat ataupun nak bayar terus pun tak apa. Jadi apabila melibatkan barang yang sama, sama kumpulan, kita kena pastikan kita kena ikut syarat yang pertama, iaitu pertukaran barangan ribawi yang sama, pertukaran jumlahnya, dan kena pastikan berlaku secara on the spot. Jadi itu sedikit sebanyak berkaitan dengan riba al-fadl dan riba an-nasi'ah. Jadi pada pagi ini kita telah menyentuh 4 jenis riba. Saya ulang balik, riba yang pertama riba al-qard, yang kedua riba al-jahiliyah, dan yang ketiga riba al-fadl, dan seterusnya riba an-nasi'ah. Jadi mungkin sampai sini saja apa yang saya ingin sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat kepada semua. Salah dan silap saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.